Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita pada pagi ini di dalam pengajian Al-Madkhal ila Dirasatil Fiqhil Islami, pengajian pengenalan kepada ilmu fiqh. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah, kita masih lagi dalam bab pada zaman Nabi pensyariatan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita lihat pada hari ini kita akan bincang mengenai dengan asas pensyariatan pada zaman risalah, iaitu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga keistimewaan-keistimewaannya. Okey, alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat pada hari ini, kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada kalanya diperintahkan sebahagian sahabat untuk berijtihad pada ketika mana Nabi hidup, dan ijtihad sebahagian di kalangan sahabat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga pada ketiadaan Nabi pun mereka ijtihad. Ada beberapa hikmah dan juga rahsia yang kita nak sebutkan. Antaranya yang disebutkan rahsia ataupun hikmahnya disebutkan di dalam Al-Madkhal lil Fiqhil Islami karangan Ad-Dir'an, Imam Ad-Dir'an. Dia kata apa? Nabi SAW perintahkan sebahagian sahabat untuk berijtihad ketika mana Nabi hidup, untuk melatih mereka, supaya mereka mudah untuk berijtihad, dah pandai dah untuk berijtihad selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dakwah yang keduanya, mengajak manusia kepada agama Allah, mengajar mereka tentang urusan-urusan agama, perlu kepada ijtihad untuk berhadapan dengan situasi, terutama situasi yang baru, perkara yang baru. Jadi Nabi SAW memberi izin untuk berijtihad kepada sebahagian sahabat-sahabat Nabi yang mana Nabi utuskan mereka di luar daripada Madinah. Seperti Muaz bin Jabal, Nabi hantar ke Yaman. Takkan ada soalan dia nak jumpa Nabi, nak telefon Nabi, nak hantar WhatsApp dengan Nabi, tak ada. Pada ketika itu maka perlulah mereka berijtihad. Jelas bagi kita, Nabi SAW perintahkan sahabat-sahabatnya untuk berijtihad di hadapan Nabi pada ketika Nabi hidup maknanya, dan Nabi beri izin kepada mereka untuk berijtihad pada ketiadaan Nabi, pada ketiadaan Nabi di luar daripada Madinah. Antaranya yang pertama, sebab apa? Yang pertama, bila mana mereka berijtihad di hadapan Nabi untuk litadrib, untuk mengajar mereka latihan berijtihad. Yang keduanya, pada ketiadaan Nabi itu adalah liddarurah, kerana tak dapat tidak nak berhadapan dengan perkara-perkara yang baru, isu-isu yang baru, isu yang berbangkit, perlukan kepada ijtihad. Jadi ijtihad di kalangan sahabat ini pada ketika hidup Nabi SAW tidak dianggap sebagai masdaran min masadir tasyri', tidak dianggap sebagai satu sumber pensyariatan. Sebab apa? Nabi masih hidup. Mereka berijtihad pada ketika Nabi masih hidup. Cuma yarji'u ilaih li anna hadzal ijtihad kena rujuk balik kepada Nabi. Sebab apa? Apabila Nabi SAW mengetahui perkara tersebut dan Nabi agree dengan ijtihad tersebut, maka kita menganggapnya adalah seperti sunnah taqririyah. Dia berijtihad di hadapan Nabi, Nabi tahu dan Nabi pun ikut apa yang dia berijtihad. Ini menunjukkan adalah sunnah taqririyah, as-sunnatu at-taqririyah. Dan kita tak menganggapnya tak menganggap ia daripada ijtihad sahabat, sebab Nabi dah akur dan Nabi ikut. Maknanya itu bukan ijtihad sahabat lagi, tetapi itulah sunnah taqririyah, sebab Nabi ikut je. Ijtihad pada zaman ini tidak membawa kepada ikhtilaf. Kita tengok jelas kepada kita Nabi SAW
adalah sebagai marja'ul fatwa wal qada. Setiap fatwa, keputusan akan rujuk kepada Nabi. Wa huwal muballigh, dia adalah Nabi dah menyampaikan mengenai apa yang diturunkan hukum hakam kepada Nabi. Jadi tidak ada sumber pada zaman ini melainkan sumber utama untuk umat pada zaman ini adalah apa? Al-Quran dan juga hadis. Ijtihad sahabat akan kembali juga kepada Nabi, rujuk kepada Nabi. Sama ada Nabi setuju ataupun Nabi tak setuju dengan ijtihad sahabat tu. Okey. Jadi ijtihad mereka akan, ijtihad sahabat Nabi akan menjadi masdaran mustaqillan, iaitu sumber yang terasing. Wa biduni ijtihadi fala ikhtilafi wala ijma'. Dan tanpa ijtihad, nampak tak? Ijtihad di kalangan sahabat, ijtihad di kalangan sahabat adalah tidaklah ijtihad di kalangan sahabat dipanggil sumber yang asing, tidak. Wa biduni ijtihadin fala ikhtilaf wala ijma'. Tanpa ijtihad pula kita tak dapat lihat, tak akan berlaku ikhtilaf, sebab ijtihadlah ada ikhtilaf. Okey. Tanpa ijtihad tak akan berlaku ijma'. Jadi sebab ada ijtihadlah maka berlakulah ikhtilaf, maka berlakulah ijma'. Nampak tak? Jadi kita katakan di sini ijtihad tidaklah ijtihad sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan ijtihad mereka satu sumber yang tersendiri, yang asing, bukan. Jadi kita lihat perkara ini telah disebut dalam kitab Abdul Karim Zaidan, dalam kitab Al-Madkhal li Dirasati Syariah Al-Islamiyah. Okey, ada disebutkan secara terperinci. Kemudian qiyas laisa bimasdarin fi hadzal asr. Qiyas bukan sumber pada zaman ini, sumber. Kita lihat qiyas, tidak ada bagi qiyas ni, tidak adalah bagi qiyas wujud fi dzalikal asr, kewujudan pada zaman itu, kerana qiyas ini yulja'u ilaihi 'inda wujudi mas'alatin la nassa fiha wa ma dama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayyan, dan Nabi masih hidup. Fannas mustamir wala iskal, nas masih berterusan dan tidak ada kemusykilan, sehingga kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam qiyaskan, Nabi ijtihad, maka tak dapat tidak, maka tidak dapat tidak, yatahawwal hadzal ijtihad, maka berpindahlah, ditransferlah daripada ijtihad terus menjadi nas. Nampak tak? Jadi di sini qiyas pada zaman ini, iaitu pada zaman sahabat ini, tidak ada sumber qiyas sebenarnya. Sebab apa? Sebab apa tidak ada sumber qiyas pada zaman ini, maksud pada zaman sahabat radhiyallahu taala anhum? Sebab apa? Kerana lam yakun lahu wujudun fi dzalikal asr, tak ada lagi istilah qiyas tu, tak ada lagi pada zaman tu. Sebab mereka ada Nabi, mereka ada Quran. Okey. Jadi qiyas ini sebenarnya yulja ilaihi 'inda wujudi mas'alatin, akan dirujuk bila mana ketika mana ada isu yang tidak ada nas padanya. Nabi masih ada, Nabi masih hidup, maka nas itu berterusan, tak ada kemusykilan, tak perlu qiyas, jumpa Nabi je. Sehingga kan kalaulah Nabi SAW qiyas, Nabi menggunakan qiyas seperti mana hadis dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in, puluhan contoh disebutkan nas daripada hadis, qiyas daripada hadis Nabi. Okey. Jadi walaupun Nabi SAW menggunakan qiyas ataupun Nabi SAW berijtihad, maka tak dapat tidak, semua ijtihad qiyas itu akan bertukar menjadi nas. Nas. Okey. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bermulalah pensyariatan hukum hakam di Makkahul Mukarramah. Pensyariatan hukum hakam ni bermula di mana? Di Makkahul Mukarramah. Sempurnanya bila wafat Nabi SAW di Madinah Al-Munawwarah. Okey. Kemudian syariah Islamiyah, dia meraihkan pensyariatan bagi hukum hakam yang realiti, yang waqi'. Okey.
yang maksud daripada pensyariatan hukum hakam tak lain tidak tatbiq, untuk dapat dipraktiskan oleh manusia hukum hakam ni. Maka datanglah syariah bimanhaj, dengan manhaj waqi'i, iaitu realiti yang tura'i, yang meraihkan pada pensyariatan syariah bagi hukum hakam sebahagian asas-asas yang yang umum, mana diraihkan semua aspek. Antaranya pensyariatan yang meraihkan apa tu? Meraihkan tatbiq, untuk manusia melakukannya. Okey. Pertamanya mura'atu syariah mabda'ut tadarruj fi tasyri'il ahkam. Okey, syariah Islamiyah dia raikan permulaan peringkat. Tadarruj ni berperingkat-peringkat dalam pensyariatan hukum. Yang kedua, mura'atu syariah al-qudrah al-bashariyah fi tasyri'il ahkam, iaitu kita katakan meraihkan pensyariatan, kemampuan manusia itu sendiri dalam melaksanakan pensyariatan hukum hakam. Okey, yang ketiganya mura'atu syariah masalihan nas, syariat memelihara kemaslahatan manusia dalam mensyariatkan hukum hakam. Dan yang keempat, at-taqlil fit takaluf asy-syar'iyyah, menyedikitkan pada taklif syariat, pada tanggungjawab syarak. Kita lihat terperinci satu persatu insya-Allah taala. Yang pertama sekali, mura'atu syariah mabda'ut tadarruj fi tasyri'il ahkam, iaitu syariah Islamiah meraihkan permulaan tadarruj, peringkat demi peringkat dalam pensyariatan hukum hakam. Tadarruj pada tasyri'il ahkam, apa maksud dia? Iaitu hukum hakam syarak yang mana tak datang jumlatan wahidatan, sekaligus. Tidak disyariatkan semuanya sekaligus, tapi disyariatkan sedikit demi sedikit, Nanti kita akan bincangkan tahun 2 Hijrah apa yang difardukan, tahun ketiga Hijrah apa yang difardukan, tahun yang keempat Hijrah apa difardukan. Tidak ada syak lagi, tidak ada ragu-ragu lagi. Orang Arab pada zaman jahiliyah, mereka hidup ni dengan hayatan ibahatan mutlaqatan, iaitu kehidupan yang harus kesemuanya, semua harus. Fi aktsari jawanibi hayatihim, pada kebanyakan sudut kehidupannya semua boleh, jarang-jarang yang tak boleh. Mereka berterusanlah keadaan seperti ini dalam satu fatrah, satu zaman yang sangat panjang. Bahkan i'tadu ala hadhil halah, bahkan mereka dah rasa biasa dah. Mereka dah rasa itulah rutin harian mereka, dah biasa dah. Wa idza kana al-amru ala hadhil halah, bila mana keadaan mereka seperti itu, falaisa minas sahal taghyiruh, bukan satu perkara mudah nak ubah. Dah sebati dah dalam diri mereka, dah sebati dah dalam kehidupan mereka perkara tersebut. Nak ubah itu bukan satu benda yang mudah. Okey, kerana ini Al-Quranul Karim tidak diturunkan kepada Nabi daf'atan wahidatan, sekaligus. Bahkan Quran berperingkat. Hanya diturunkan Quran munajjaman, secara berperingkat. 23 tahun Quran turun. Selama berapa? 23 tahun. Taba'an lil hawadith wal waqa'i, kerana mengikut kepada isu yang berbangkit, soalan yang orang tanya kepada Nabi, dan juga peristiwa-peristiwa yang berlaku pada ketika itu. Okey. Aghlab hadhihi al-ahkam yanzil hasbal hajah allati taqtadhihi tanzil. Kebanyakan hukum hakam turun ia mengikut keperluan hajat, allati taqtadhihu tanzil, yang mana mengikut keperluan hajat pada ketika itu. Okey. Setiap kali adanya berlaku satu peristiwa, setiap kali ada soalan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, am hadathat mushkilatan, ataupun berlaku pada ketika itu, pada zaman Nabi ni berlaku satu kemusykilan yang perlu kepada merungkaikan. Yanzilul wahyi 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam bil ayat allati tatadammanu al-hal li hadhihi al-mushkilah, sehingga
bila mana berlaku suatu isu masalah, maka yang berhajat kepada untuk kita rungkaikan masalah tersebut, maka wahyu akan turun kepada Nabi, membawa ayat-ayat yang mengandungi solution bagi masalah tersebut. Okey, apakah hikmatut tadarruj? Tadarruj dalam pensyariatan adalah satu rahmat daripada Allah kepada hamba-Nya. Okey, faedah-faedah, benefit ataupun hikmahnya sangat banyak. Antaranya adalah at-tadarruj wasilah litashilil imtithal wa taysiril tarki wal ijtinab. Berperingkat-peringkat itu adalah wasilah, satu jalan, al-imtithal, satu jalan untuk ketaatan kepada Allah, wa taysiril tark, dan juga memudahkan untuk meninggalkan dan menjauhi perkara tersebut. Okey, orang-orang Arab, mereka ini adalah dalam kehidupan apa kita sebut tadi, ibahatan mutlaqatan wa jahiliyatan munkiratan. Mereka ini siapa? Mereka ini siapa? Orang Arab yang mana mereka ni pada zaman jahiliyah mereka mengharuskan semua perkara. Kalau turun ayat Quran sekaligus seperti mana yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salatu wasallam, kitab Taurat sekaligus, pastilah berat ke atas mereka untuk taklif. Pastilah berat ke atas manusia untuk melaksanakan tanggungjawab tersebut. Okey, fatanfiru qulubuhum, maka apa yang berlaku akan liarlah hati mereka tak nak ikut agama. Okey, okey. Aisyah radhiyallahu taala anha telah berkata, innama nazala awwalu ma nazala minhu suratun minal mufassal fiha dzikrul jannah wan nar hatta idza thaba an-nas ila al-islam nazala al-halal wal haramu walau nazala awwala shay'in la tashrabul khamar laqalu la nad'ul khamar abadan walau nazala la taznu laqalu la nad' az-zina abadan. Tadarruj ini lebih layak untuk diterima dan lebih cepat mustajabnya. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang Arab mereka semua harus, bila mana Quran turun, okey, kalau Quran turun sekaligus mereka akan jadi berat. Mereka tak mampu untuk menanggung perkara tersebut, maka hati mereka akan menjadi liar. Hati mereka akan menjadi liar. Seperti mana Taurat turun sekaligus kata Nabi Musa, maka mereka berat untuk melaksanakan tanggungjawab ataupun taklif yang Allah Taala perintahkan. Okey, daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, innama nazala awwalu ma nazala minhu suratun minal mufassal fiha dzikrul jannati wan nar hatta idza dhaba an-nas ila al-islam nazala al-halal wal haramu walau nazala awwala shay'in la tashrabul khamra laqalu la nad'ul khamra abadan. Okey, daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, dia kata hanya saja kami ayat pertama yang turun, apa yang ma nazala minhu surah minal mufassal fiha, hanya setelah turunlah ayat pertama yang telah diturunkan satu surah daripadanya. Okey, daripada surah-surah mufassal. Di dalamnya ada sebut tentang api neraka, tentang syurga. Okey, sehingga kan manusia melompat atau bergerak untuk memasuki agama Islam. Pada ketika telah turun al-halalu wal haramu, ada makanan yang halal dan juga yang haram. Kalaulah nazala, dia datang satu tempat di awwal syai'in, kalau dia singgah awwal syai'in, kalau ayat Quran turun
Mula-mula sekali turun, la tashrabul khamra, jangan minum arak. Pasti mereka rasa kebingungan dan mereka kata la nada'ul khamra abadan, kami tak akan tinggal arak untuk selama-lamanya. Tapi kalau mereka kata la taznu, pasti mereka kata la nada'u abadan, la nada'u zina abadan. Seolah-olah lafaz ini dipanggil lafaz ini dipanggil sebagai apa? Lafaz ni. Lafaz apa tu? Yang kita sebutkan tadi. La tashrabul khamra. Laqalu la nada'ul khamra abadan. Kami tidak akan meninggalkan arak selama-lamanya. Sebab apa mereka cakap macam tu? Sebab tindakan drastik. Tindakan drastik ni kurang baik, kurang berkesan. Okey. Kemudian tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua at-tadarruj ala wajhil khusus nuzulil Quran munajjaman min ajli tasbirin Nabi, kerana Nabi sangat sabar ke atas penyakitan ataupun ke atas perkara orang-orang musyrikin. Mereka menjadikan kesabaran kepada ejekan, kecederaan yang dibuat oleh orang musyrikin. Wa tasbitu qalbih, untuk tetapkan hatinya ke atas agama Islam, dan untuk tetapkan hati orang-orang Islam dengan keazaman sabar dan juga yakin. Senjata mereka apa? Senjata mereka hanyalah sabar dan juga yakin. Sesungguhnya Allah Ta'ala jelaskan ghayah, kemuncak daripada ayat Allah Ta'ala ni munajjaman, sebagai jawab kepada soalan orang-orang kafir yang mereka telah menyangkal cara ini. Mereka kata dalam suratul Furqan ayat 32, wa qala alladhina kafaru laula nuzzila alaihi alquranu jumlatan wahidatan kadzalik linuthabbita bihi fuadaka warattalnahu tartila. Apa dia? Orang kafir kata sebab apa tidak diturunkan ke atas Muhammad Quran sekaligus dia Quran turun. Quran jawab secara direct, kadzalika linuthabbita bihi fuadak, kami nak tetapkan hati kamu wahai Muhammad, warattalnahu tartila. Warattalnahu tartila, baca dengan tartil. Kita lihat lagi tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nihayah minat tanjim kama fil ayah wa yatasbitu fuadin nabi sallallahu alaihi wasallam ziyadatan ala tartilil Quranil Karim. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemuncak daripada penurunan ayat Al-Quran yang diheret jawapannya kepada soalan orang-orang kafir, dan mereka sendiri telah i'tirad, tidak percaya pada perkataan Nabi, mereka tidak percaya, menyangkal ke atas cara ini. Maka cara inilah digunakan oleh firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang kita bacakan tadi. Fal ghayah min tanjim kama fil ayah, seperti mana tanjim, ghayah daripada tanjim, seperti mana ayat kadzalika linuthabbita bihi fuadak ziyadatan ala tartil Quranil Karim, sebagai satu tambahan ke atas tartil Quranil Karim. Tatabu' al-Quran alaihi wasilatal wahyi. Orang yang mencari Quran, wasilatan al-wahyu, yang mencari wahyu, mencari wahyu dengannya, tilata muddata bi'isnihi musbatan
la'azimahu ala mutaba'ati at-tariq fi haml ar-rasail bidalil anna al-wahya kama yanqati'u an muddatin nahyi fi ba'd al-ahyan limuddatin qasirah fakana yajidu min dhalika dhayfan balighan fakaifa idza inqata'a anhu sinina tawilah fatadarruj kana min ajli tashbit adada istidadil hajah ilaihi kama fi ayatil ifki. Okey, maksud dalam ayat ini apa dia? Maksud dalam ayat ini tanjim. Tanjim ni makna berperingkat-peringkat. Untuk tetapkan hati Nabi terutamanya pada tartil Al-Quran. Sebab apa? Tatabu' Al-Quran, baca secara perlahan-lahan ke atas Quran, dan juga wasilatul wahyi, hubungan dengan wahyu adalah tilata muddatin, iaitu sepanjang masa bi'asati musbitan la'azimahu ala mutaba'ati tariq fi hamlir risalah. Okey, dengan dalil wahyu telah terputus daripada Nabi, kerana ba'dil ahyan telah terputus daripada Nabi kadang-kadang dalam tempoh yang pendek. Fakana yajidu min zalika dhaifan balighan, orang yang di tempat demikian, orang yang mana fakana yajidu min zalik dhaiqan balighan fakaifa idzan qata'a anhu sinina tabilah. Jadi tadarruj untuk menyegarkan kemampuan. Fakaifa idzan qata'a anhu sana, maka bagaimanakah terputusnya beberapa tahun yang panjang. Tadarruj, okey, tansyitul himam, semangat okey. Perkara yang ketiga dipanggil at-tashil wal faham wal idrak wal istijabah. Faqad kana al-arab ummatan la taqra wa la taktub. Orang Arab mereka satu umat yang ummi, tak boleh baca, tak boleh tulis. Supaya memudahkan ke atas mereka untuk menghafal usul tasyri', usuluddin, dan juga memahaminya, beramal dengannya, maka dia datang dan dia berkata, wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksin wa nazzalnahu tanzila. Untuk memudahkan faham, orang Arab ni seorang ummi yang tak tahu baca, tak tahu menulis, supaya memudahkan mereka menghafal usul tasyri', faham betul-betul. Kemudian ja'a mufarraqan, yang mana ayat Quran datang berpecah-pecah, okey, tak sekaligus. Allah Ta'ala berfirman, wa qur'ana faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksin wa nazzalnahu tanzila. Okey, kalaulah diturunkan Quran satu jumlah wahidatan, satu jumlah, satu sekaligus, dua orang, walau anzalal Quran al-Karim jumlatan wahidatan, kalaulah Al-Quran diturunkan sekaligus, pasti akan menyusahkan manusia. Wa ashabuhu hifdhuhu maratan wahidatan, sahabat-sahabat Nabi hafalannya sekali je, ulang sekali ingat terus, ulang sekali ingat terus. Seperti inilah datang dalam syariat Islamiyah, ikut tadarruj, berperingkat, liyakuna aqrab, supaya dia lebih dekat kepada qabul dan juga penerimaan. Okey,
sehingga la yanfaru qulubun nas amman, tidak larilah sebahagian manusia, hati-hati manusia, mimma huwa khariju ma'lufim, kerana mereka tak faham. Wa hatta la yanfiru 'anil Islam, mereka tidaklah keluar daf'atan wahidatan, sekaligus, wa litaysiril faham, untuk memudahkan kefahaman, mereka hantar sebahagian yang belajar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Cukup sekadar itu dulu, insya-Allah. Kita akan sambung pada masa yang akan datang. Jangan lupa tekan butang share sama-sama memanfaatkan pengajian kita pada pagi yang mulia ni. Dan jangan lupa tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terlepas layari page Facebook kita, layari page Facebook kami Pusat Tahfiz At-Taqwa, layari YouTube kami Pusat Ilmu At-Taqwa. Insya-Allah di sana ada admin sediakan untuk tuan-tuan. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.